Malaysia merupakan sebuah negara majmuk terdiri daripada rakyatnya yang berbilang kaum. Dengan ini, wujudlah keistimewaan Malaysia yang kaya dengan pelbagai budaya yang unik. Fokus dalam video ini akan diberi ke atas etnik Tamil yang telah lama wujud di Malaysia dan skop yang dikaji pula ialah budaya tarian dan pakaian etnik tersebut. Seterusnya, saya akan membentang tentang latar belakang etnik Tamil. Orang Tamil Malaysia kebanyakannya berketurunan Tamil dan berasal dari India dan Sri Lanka. Malaysia dirangkumi oleh sebanyak 70% orang Tamil yang berketurunan India. Sebelum era penjajahan British, kedatangan orang Tamil ke Kepulauan Tanah Melayu adalah untuk perdagangan. Mereka bekerja sebagai peniaga tekstil dan juga peniaga rempah. Semasa pemerintahan British di Tanah Melayu, orang Tamil dibawa masuk untuk bekerja dalam industri getah dan juga industri kelapa sawit. Dengan ini, orang Tamil di Malaysia telah mengamalkan dan mewarisi bahasa, tradisi dan agama mereka yang unik sehingga sekarang. Secara umumnya, etnik Tamil mempunyai pelbagai budaya yang menarik. Dari aspek tarian yang merangkumi beberapa tarian yang unik seperti Barat Tanah Yam dan Kolatam yang merupakan tarian paling terkenal dalam etnik tersebut. Selain dua tarian ini, terdapat juga tarian seperti Mat Ilatam, Oilatam dan juga Polkau Kutirai Atam. Seterusnya, etnik Tamil juga mempunyai keistimewaan dari aspek pakaian. Kebanyakan pakaian etnik Tamil seperti sari bagi wanita serta jubah dan vesti bagi lelaki adalah berwarna-warni kerana ini dapat menampilkan perasaan yang gembira, ceria dan meriah. Bagi mendapat pemahaman yang lebih mendalam, kami telah menemu bahawa dua orang penduduk Tamil pada 21 November 2020 hari Sabtu. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Darshini Lakshmana dan saya merupakan pelajar daripada Universiti Putra Malaysia. Di sini saya akan menemu bual dua orang penari Tamil iaitu Cik Sivasri Ravindran dengan kepakarannya tarian Bharatanatyam dan Cik Sivapriya Ravindran adalah seorang penari Kolatam. Apa khabar Cik Sivasri dan Cik Sivapriya? Khabar baik. Khabar baik. Okey. Bolehkah anda berdua memperkenalkan diri anda? Kita mulakan dengan Cik Sivasri. Hai, Waalaikumsalam. Nama saya Sivasri Ravindran. Saya berumur 20 tahun. Saya seorang pelajar BKM. Hai, Waalaikumsalam. Saya Siti Ravindran. Saya berumur 23 tahun dan saya seorang pelajar UTA. Baiklah, seterusnya ceritakan pengalaman dalam tarian etnik Tamil. Saya seorang penari Bharatanatyam. Saya mula belajar tarian ini ketika berumur 5 tahun. Nama guru tarian saya adalah Encik Rajendran. Saya menamatkan latihan tarian saya pada tahun 2017. Saya telah membuat persembahan di kuil, acara sekolah dan banyak pesta kebudayaan sejak tahun 2009. Selain Bharatanatyam, saya juga telah belajar tarian seperti Kolatam dan Oilatam. Saya belajar Kolatam bersama Bharatanatyam manakala saya belajar Oilatam melalui latihan di sekolah. Saya juga belajar tarian Bharatanatyam dari umur 5 tahun, tapi kepakaran saya adalah dalam tarian Kolatam. Saya mula belajar tarian Kolatam dari umur 7 tahun dan guru saya ialah Encik Rajendran juga. Saya mempersembahkan tarian ini di sekolah dan pelbagai majlis. Baiklah. Apakah pakaian yang selalu dipakai ketika menari? Biasanya semasa menari Bharatanatyam, kami menggunakan kostum khas yang direka hanya untuk tarian ini, seperti kostum ini. Manakala Kolatam tidak mempunyai kostum khas, tetapi kami biasanya memakai bunga melo di rambut dan juga batu pawarai macam ini. Kami juga menggunakan kayu khas seperti ini semasa menari. Wah, cantiknya. Okey. Apakah pakaian tradisional kegemaran anda, Cik Sivasri? Saya suka memakai sari. Saya juga suka memakai sari dan pinggan besa. Okey. Tadi, Cik beritahu bahawa Cik pernah menari tarian Tamil lain juga. Apakah perbezaan tarian-tarian etnik Tamil? Okay, saya akan menjawab soalan ini dalam bahasa Inggeris. Okay, the differences between most of the Tamil ethnic dance, mostly Bharatanatyam, Kolatam and Oilatam, is Bharatanatyam is more to your footwork and your handwork, while Kolatam it's more to the stick that you use for your dance and the rhythm and beat of the song. And Oilatam, the dancers usually use pieces of cloths where they incorporate the cloths in their dance. Manakah di
antara tarian ini digunakan pada upacara? Tarian ini selalu dipersembahkan sebelum memulakan sesuatu program keagamaan kerana orang percaya bahawa ia menghasilkan suasana yang positif. Selain itu, bardam biasanya dipersembahkan di kuil, majlis perkahwinan, program kebudayaan dan lain-lain acara. Sekarang, persembahan tarian yang paling digemari oleh Cik Sri? Okey, saya memang gemar tarian bardam ini kerana ia bukan hanya suatu bentuk tarian, tapi saya mempraktikkan tarian ini untuk menjaga kesihatan diri saya dan menenangkan minda saya. Bagaimana dengan Cik Supriya? Tarian yang paling digemari? Bardam. Apa perbezaan dahulu dan sekarang? Masih adakah orang yang mempelajari tarian-tarian ini? Those days, bardam was practiced traditionally and classically, so that but nowadays, even though bardam is practiced classically and traditionally like how they used to do in those days, but when it's being performed, they usually infuse it with other dances to make it more modern and more attractive. That's for Kolatam as well. Terima kasih. Tarian apa yang kian dilupakan? Okay, for me, I guess in Malaysia compared to India, Oilatam is is being forgotten by people because I've never seen much dances that involve Oilatam and Gargatam too. Yeah, I agree with her as well. Okey, baiklah. Itu sahaja. Terima kasih atas kerjasama Cik Sri dan Cik Supriya. Thank you. Selain itu, Bailatam adalah tarian seni dan keagamaan yang dipersembahkan di kuil Hindu sebagai penghormatan kepada Tuhan Subramanya. Tuhan tersebut merupakan dewa kemenangan Hindu dan disembah terutamanya oleh orang Tamil. Bailatam bermaksud tarian merak kerana mail bererti merak, manakala atam bermaksud tarian. Semasa persembahan, penari akan memakai kostum sebagai merak dari kepala hingga kaki dan juga dicantik dengan bulu merak. Seterusnya, Oilatam adalah tarian yang berasal daripada wilayah Madurai di Tamil Nadu. Tarian ini adalah tarian keanggunan kerana perkataan oil memberi maksud anggun. Secara tradisinya, tarian ini dipersembahkan oleh sekumpulan lelaki berdiri dalam satu garis dengan memegang dua sapu tangan. Mereka akan mempersembahkan langkah berirama dengan muzik. Selepas beberapa tahun, wanita juga mula menari tarian ini. Penari wanita akan memakai sari yang berwarna terang, manakala lelaki akan memakai dhoti dengan kain di pinggang mereka. Tarian ini kebanyakan dipersembahkan semasa perayaan kampung. Selanjutnya, Polka Kutira Atam dikenali sebagai tarian kuda palsu kerana perkataan poi bermaksud palsu, Kal bermaksud kaki dan Kutira bermaksud kuda. Tarian ini dipersembahkan dengan sebuah kuda palsu yang dibuat dengan bahan-bahan ringan seperti cardboard, kertas dan kaca. Kaki penari akan diikat dengan kaki kayu untuk mengeluarkan bunyi seperti kuku kuda. Tarian ini dipersembahkan sebagai hiburan semasa perayaan dan juga untuk tujuan keagamaan. Contohnya, tarian ini akan dipersembah untuk menghormati Ayana, iaitu dewa penjaga rakyat yang melindungi kampung-kampung tertentu. Statistik. Melalui soal selidik dalam penerimaan dan pengekalan budaya tarian dan pakaian tradisional etnik Tamil di Malaysia, seramai 83% individu yang masih mengenali jenis-jenis tarian etnik Tamil. Seramai 75% individu yang pernah mempelajari tarian etnik Tamil. Seramai 44.4% individu yang mempelajari tarian etnik Tamil lebih daripada 3 tahun. Seramai 62.5% memilih Bharatanatyam sebagai tarian yang paling dikenali di Malaysia. Seramai 62.5% individu yang pernah memakai pakaian tradisional etnik Tamil. Seramai 82.5% memilih sari sebagai pakaian yang paling dikenali di Malaysia. Hanya 18.8% yang tidak tahu sebarang pakaian atau tarian etnik Tamil.
yang kami perolehi adalah kami dapat menambahkan lebih banyak ilmu tentang tarian dan pakaian etnik Tamil ini selepas mana bual bersama 2 orang penduduk etnik Tamil. Kajian statistik yang telah diperolehi daripada tinjauan dari kalangan para pelajar juga dapat membantu dalam mengenal pasti tahap penerimaan dan pengekalan tentang etnik Tamil, di mana majoritinya mengetahui tentang tarian dan pakaian etnik Tamil ini.